Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang sedang online sekarang. Uh, Sihatkah anda semua di sana? Memandangkan sekarang ni kita berada di fasa PKP, jadi marilah kita sama-sama membantu frontliner dan juga kerajaan dengan uh, menyokong uh, seruan kerajaan um, dengan stay at home lah. Semoga kita semua berjaya dalam perjuangan ini. Okey, hari ini saya daripada Wonder Pets News. Kita ingin membincangkan tentang kes-kes yang semakin hari semakin meningkat pada setiap tahun, okey, iaitu kes-kes yang berkaitan dengan kemalangan yang disebabkan oleh pemandu mabuk. Uh, Sebelum itu kita juga ada tiga orang panel lah. Kita ada tiga orang panel bersama kita untuk membincangkan tentang kes-kes ini. Dan kita akan membincangkan secara online. Okey. Sebelum itu kita akan bersama dengan wartawan One Pets News, iaitu Muhammad Syafiq di Besut Terengganu. Dipersilakan Muhammad Syafiq. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syafiq. Isu mabuk sudah menjadi isu yang serius ketika ini. Jadi saya bersama seorang individu untuk membincangkan tentang hal ini. Assalamualaikum. Salam. Okay, saya ingin bertanya, terangkan pendapat anda tentang isu mabuk ini. Isu mabuk Isu mabuk, saya rasa kalau nak terang pendapat saya tu adalah dapat mana sangat. Saya tengok berita sekarang ni, isu mabuk semakin serius lah. Isu yang pertamanya, tengok orang minum minuman keras, lepas tu membawa kenderaan. Tu saya nampak banyaklah orang Malaysia yang tak puas hati sebab orang minum mabuk ni dia result in accident. Kat accident ni banyak orang yang ada cedera, ada meninggal. Nak suruh kerajaan enforce pun tak boleh juga sebab kerajaan ni yelah dia bergantung dekat cukai minuman keras. So tu lah saya harap at least lah kerajaan memperketatkan pengeluaran lesen permit untuk bagi orang minum arak ke apa ke. Terima kasih atas penjelasan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih saudara Syafiq. Okey, sekarang kita sudah ada panel yang pertama. Okey, tanpa membuang masa, kita akan terus ke talian bersama saudara Hisham bagi mendapatkan pandangan beliau mengenai kesan buruk minuman alkohol terhadap pengguna dan juga orang di sekeliling. Baik, dipersilakan saudara Hisham. Terima kasih kepada moderator atas soalan yang diberikan. Kesan buruk minuman beralkohol ini sudah kita ketahui sejak dulu lagi. Bahkan Nabi Muhammad SAW melarang umatnya supaya tidak mengambil minuman yang beralkohol ini walaupun hanya setitis. Seperti yang kita tahu, apabila seseorang sudah berada dalam keadaan mabuk ataupun khayal, dia tidak mampu mengawal dirinya dengan waras. Hal ini akan menyebabkan dia mudah melakukan kesalahan-kesalahan yang dia sendiri merasakan ianya betul. Jadi apabila dia memandu dalam keadaan mabuk, dia tidak akan mengendahkan pengguna-pengguna jalan raya yang lainnya. Berkemungkinan besar dia akan memandu secara melulu ataupun yang paling teruk memandu secara melawan arus. Apabila berlaku kemalangan, orang ramai pasti akan berhenti untuk memeriksa. Namun bila mereka mengetahui bahawa pelakunya adalah pemandu mabuk, sudah pasti mereka akan memukulnya sampai terkulai, bahkan boleh membawa maut. Di sini saya simpulkan bahawa jenayah mabuk ini boleh membawa kesan yang besar kepada individu dan orang di sekelilingnya. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Muhammad Hisham. Okey, seterusnya kita cuba dapatkan sedikit langkah-langkah bagi mengatasi daripada seseorang itu terlibat dengan pengambilan alkohol ini. Okey, kita terus ke talian sekarang bersama dengan saudara Isma Reza, okey, untuk mendapatkan pandangan daripada beliau. Dipersilakan Isma Reza, saudara Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Reza Hamid. Terima kasih kepada moderator kita, iaitu Encik Azamuddin. Walaupun kita dalam musim PKP, ini merupakan program yang sangat baik untuk membincangkan ilmu-ilmu yang bermanfaat.
saya akan berkongsi antara langkah untuk menjauhi alkohol. Antara langkahnya ialah kita sebagai pelajar perlulah melibatkan diri dengan aktiviti yang sihat. Contoh aktiviti yang sihat ialah melibatkan diri dengan program-program yang dianjurkan oleh mana-mana agensi seperti Rakan Muda dan Prostar. Langkah seterusnya ialah peminum alkohol selalunya menghadapi masalah. Mereka mengambil alkohol untuk melupakan sebentar masalah yang dialami oleh mereka. Untuk mengatasi masalah ini, jika anda mempunyai masalah, perlulah segera berjumpa dengan kaunselor ataupun keluarga. Bincangkan masalah ini atau masalah yang dihadapi dengan sebaik mungkin supaya dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Itu adalah antara langkah-langkah yang boleh saya kongsikan pada hari ini kerana masa sangat mencemburi kita untuk membincangkan topik ini dengan lebih meluas. Terima kasih kepada Encik Azamuddin kerana telah menjemput saya dalam rancangan ini. Baik, terima kasih saudara Ismail Reza. Jadi itulah sebuah sedikit perkongsian daripada beliau mengenai langkah-langkah yang patut dilakukan untuk mengelakkan diri kita daripada terjebak dengan pengambilan alkohol ini. Jadi sekarang kita ada lagi seorang panel terakhir, iaitu Muhammad Zahin. Beliau akan menceritakan sedikit mengenai hukuman yang bakal dikenakan kepada pemandu yang terlibat dengan alkohol. Jadi dijemput saudara Muhammad Zahin di talian sekarang. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator Encik Azamuddin. Baiklah, saya di sini ingin memberitahu dan juga mengingatkan kepada masyarakat luar sana terdapat beberapa hukuman dan tindakan akan dikenakan terhadap mereka yang memandu dalam keadaan mabuk. Mereka ini tertakluk dalam Pindaan Akta Pengangkutan 1987 Akta 33. Kesalahan bagi memandu mabuk berkait rapat dengan pindaan ini Akta Pengangkutan Jalan 1987 Seksyen 41 hingga 45. Hukuman berat adalah hukuman 43 hingga 45, iaitu bagi Seksyen 45, memandu secara mabuk akan dikenakan hukuman denda tidak kurang dari 1,000 dan tidak lebih dari 6,000 atau penjara tidak lebih 12 bulan. Seterusnya Seksyen 44, iaitu memandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah dan kandungan alkohol dalam badan, nafas, darah, air kencing melebihi had yang ditetapkan dan menyebabkan kematian akan dikenakan hukuman penjara antara 3 hingga 10 tahun dan denda antara 8,000 hingga 20,000. Akhir sekali, kesalahan memandu dalam keadaan mabuk hingga menyebabkan kematian pula. Pesalah boleh dikenakan hukuman mengikut Seksyen 43 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang membawa hukuman kepada denda maksimum 10,000 dan penjara maksimum 12 bulan. Dan baru-baru ini kita juga mengetahui pada tahun 2020, baru-baru ini ya, pemandu mabuk bakal berdepan dengan hukuman berat penjara maksimum 20 tahun dan denda sehingga 150,000 jika Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 33 diluluskan oleh Dewan Rakyat. Baiklah, terima kasih saudara Muhammad Zahin di atas penjelasan beliau yang amat terperinci mengenai hukuman yang bakal dikenakan terhadap pesalah pemandu mabuk. Dan terima kasih juga kepada panel-panel kita yang lain kerana sudi meluangkan masa berkongsi pendapat di dalam forum pembincangan kita yang amat ringkas ini. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, sebagai kesimpulannya, kes melibatkan pemandu mabuk ini setiap tahun meningkat. Oleh itu sekiranya kita hendak memandu, pastikan diri kita tidak mengambil sebarang ubat-ubatan ataupun minuman yang mengandungi alkohol yang dapat memabukkan kita. Di samping itu, alkohol ini juga dapat merosakkan sistem badan. Jadi utamakanlah kesihatan diri. Akhir kata daripada saya, pandulah dengan selamat, ingatlah orang yang tersayang. Terima kasih semua kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam pembincangan forum yang ringkas ini ya. Terima kasih.